Miyazaki ni juga turut mengaku telah melapah dan memakan tangan mayat Ayako Nomoto serta meminum darah mangsa seperti mana Dracula. Korang yang tengah tengok tu dah subscribe ke belum? Kalau belum subscribe, cepatlah subscribe sebab percuma je. Aku kira sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dah subscribe dah? Okey, terima kasih. Enjoy! Aku nak share dengan korang tentang satu kes pembunuhan berantai yang berlaku di negara Jepun. Kalau korang bandingkan antara kes pembunuhan Chikatilo dengan kes pembunuhan di Jepun ni, aku boleh katakan kes pembunuhan di Jepun ni adalah yang paling tragis, yang paling brutal, yang paling kejam, yang paling psycho, yang paling gila dan yang paling menyayat hati. Kalau korang nak tahu kisah apa ni dan siapa angkaranya, jom kita rungkaikan kisah pembunuhan yang dilakukan oleh seorang manusia yang bergelar Dracula. Kes pembunuhan berantai ini berlaku pada sekitar tahun 1988 hingga 1989 di Jepun. Ia dilakukan oleh seorang lelaki necrophile dan pedophile yang bernama Tsutomu Miyazaki. Tsutomu Miyazaki bukan sahaja membunuh mangsa-mangsanya, tetapi dia juga telah merogol mayat-mayat mangsanya dan memakan daging serta meminum darah mangsanya. Tsutomu Miyazaki diberi gelaran sebagai The Little Girl Murderer ataupun The Otaku Murderer, dan kadang-kadang ada juga yang menggelarkan dia sebagai Dracula Miyazaki. Okey, mungkin kita dah banyak kali dengar apa yang dimaksudkan dengan pedophile. Ini adalah first time aku dengar perkataan necrophile, which is necrophile bermaksud a person who is sexually attracted to corpse. Seorang manusia yang mempunyai perasaan, atau lebih mudahlah, mempunyai perasaan gairah terhadap mayat. As usual, aku akan ceritakan sebersedikit tentang background Tsutomu Miyazaki. Tsutomu Miyazaki dilahirkan pada 21 Ogos 1962 di Itsukaichi, Tokyo, Jepun. Dia dilahirkan pramatang dan menyebabkan kecacatan pada tangannya. Tangan dia pun dah macam Dracula weh, dah macam vampire. Disebabkan dia ni cacat, daripada zaman dia kecil lagi, dia ni selalu dipulaukan, disisihkan. Dia ni juga sangatlah benci dengan ahli keluarga dia. Tapi seorang sahaja yang boleh dikatakan memahamilah dengan keadaan dia, ambil berat, bagi perhatian pada dia, which is atuk dia. Tapi pada Mei 1988, atuk dia ni meninggal dunia. Disebabkan dia ni rasa macam tertekan, rasa macam kehilangan sangat, dia sampai sanggup memakan abu-abu mayat atuk dia sendiri. Tujuan dia buat macam tu sebab dia nak rasakan macam kononnya atuk dia ni boleh hidup dalam badan dia. What? Okey, Tsutomu Miyazaki ni pada asalnya bermula dengan mengambil gambar-gambar pelajar-pelajar perempuan yang sedang bermain tenis di kolej dia. Dia ni juga pernah tertangkap sedang mengintai adik kandung perempuan dia sendiri sedang mandi. Dan pada waktu itulah dia dah mula rasa obses, ketagih dengan bahan-bahan bacaan majalah dewasa sebelum dia beralih kepada bahan-bahan pornografi kanak-kanak. Okay, without any further ado, kita move on dengan mangsa-mangsa pembunuhan yang dilakukan oleh Tsutomu Miyazaki.
Pada Ogos 1988, mangsa pertama Tsutomu Miyazaki adalah merupakan seorang kanak-kanak perempuan berusia 4 tahun yang bernama Mari Kono. Miyazaki telah menculik dan membawa budak perempuan tersebut ke sebuah kawasan hutan di barat Tokyo. Dia telah membunuh Mari Kono dengan mencekik kanak-kanak tersebut sehingga mati. And the worst part is, Miyazaki ni juga telah merogol mayat Mari Kono dan kemudiannya ditinggalkan mayat Mari Kono tanpa seurat benang di kawasan hutan tersebut. Tapi hanya baju dan pakaiannya sahaja yang dibawa pulang oleh Miyazaki. Beberapa minggu selepas kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Miyazaki ni dah datang balik ke tempat kejadian tu. Sebab apa dia datang balik ke tempat tu? Sebab dia nak tengok bagaimana keadaan mayat Mari Kono ni. Bila mayat tu dah reput, memudahkan kerja-kerja Miyazaki untuk memotong, mencerakinkan tangan, kaki, anggota badan Mari Kono ni. Korang nak tahu kenapa dia potong anggota badan Mari Kono ni? Dia ni, Miyazaki ni, ya Allah, memang gila sangat. Miyazaki telah memotong tangan, kaki dan mengasingkan gigi mayat Mari Kono untuk disimpan oleh Tsutomu Miyazaki. Kalau korang nak tahu, Tsutomu Miyazaki ni ada satu almari khas di dalam bilik dia, di mana almari tersebut dikatakan didapati mempunyai koleksi anggota badan dan juga cebisan-cebisan pakaian mangsa-mangsa pembunuhan yang dilakukan olehnya. Aku rasa dia dah bunuh budak tu, dia dah cabul mayat budak tu, potong tangan, kaki. Itu dah cukup kejam dah. Tak cukup dengan tu je. Apa yang lebih menyeramkannya adalah dia turut mengaku telah membakar kesemua tulang belulang mayat Mari Kono sehingga menjadi serbuk abu. Dan kemudiannya serbuk abu ini dimasukkan ke dalam sebuah kotak bersama-sama dengan gigi mangsa dan gambar-gambar cebisan pakaian Mari Kono bersama juga sekeping postcard dikirimkan kepada keluarga mangsa. Apa yang dituliskan pada postcard tersebut, aku yakin sebenarnya Tsutomu Miyazaki ni cuba nak memberi gambaran kepada keluarga mangsa bagaimana Mari Kono ini dibunuh. Di mana postcard tersebut tertulis Mari Kono dibakar, tulang menyiasat bukti. 2 bulan selepas insiden pembunuhan yang dilakukan ke atas Mari Kono, Tsutomu Miyazaki mula mencari mangsa seterusnya, iaitu pada Oktober 1988. Mangsa kedua adalah merupakan seorang kanak-kanak perempuan bernama Masami Yoshizawa berumur 7 tahun. Corak pembunuhan yang dilakukan oleh Tsutomu Miyazaki sama seperti mana apa yang telah dilakukan ke atas mangsa pertamanya, iaitu Mari Kono. Taktik yang digunakan adalah membunuh serta mencabul mayat mangsa sebelum ditinggalkan di kawasan kejadian. Tak cukup dengan mangsa yang kedua. Pada Disember 1988, Erika Nanba berusia 4 tahun telah menjadi mangsa kerakusan Tsutomu Miyazaki. Dia menculik dan membawa Erika Nanba ke sebuah kawasan parking lot di Naiguri, Saitama. Dia mengambil gambar-gambar yang sebelum menghabiskan riwayat kanak-kanak tersebut. Mayat Erika Nanba ditinggalkan dalam keadaan kaki dan tangannya diikat sekali.
Macam kes-kes sebelum ni, Tsutomu Miyazaki akan ambil kesemua pakaian-pakaian mangsa dia. Tapi untuk kes yang ketiga ni, aku tak tahu kenapa si Miyazaki ni dia tak ambil pakaian-pakaian Erika Namba ni. Apa yang dibuat adalah dia buang kesemua cebisan-cebisan pakaian Erika Namba ni di hutan tersebut. Dalam kes ni juga, Tsutomu Miyazaki telah memberi kiriman yang sama kepada keluarga Erika Namba dengan menggunakan keratan majalah untuk mengeja setiap patah perkataan pada poskad tersebut. Dan kata-katanya berbunyi, Erika, sejuk batuk, tegak, rehat, mati. Bagi pendapat aku, Tsutomu Miyazaki ni cuba untuk menzahirkan kepuasan hati dia melakukan perbuatan-perbuatan terkeji dia ni, dan cuba untuk menyampaikan serta memberi gambaran kepada keluarga mangsa bagaimana anak-anak mereka dihabisi oleh Tsutomu Miyazaki. Ayako Nomoto, seorang kanak-kanak perempuan yang berumur 5 tahun, telah diculik pada Jun 1989. Antara kesemua mangsa-mangsa pembunuhan Tsutomu Miyazaki ni, aku boleh katakan yang mangsa terakhir, which is mangsa keempat Tsutomu Miyazaki ni, adalah tragedi yang paling tragis, brutal, kejam dan amat menyayat hati. Macam kes sebelum-sebelum ni, dia akan ambil gambar dan membunuh serta merogol mayat budak tersebut. Tapi apa yang membezakan dalam kes mangsa keempat ni berbanding dengan kes-kes yang lain, di mana Tsutomu Miyazaki ni dia tak terus buang je mayat ni, di mana Tsutomu Miyazaki membawa pulang jasad mayat Ayako Nomoto ini ke rumahnya dan mencabul mayat budak tersebut selama 2 hari. 2 hari weh. Sebelum Miyazaki membuat keputusan untuk memotong badan mayat mangsa kepada 2 bahagian, dan seterusnya Tsutomu Miyazaki ini mencampakkan bahagian atas Ayako Nomoto ke sebuah kawasan perkuburan, manakala kepala Ayako Nomoto dibuangkan di kawasan bukit berhampiran dengan rumahnya. Tak cukup sampai situ je weh. Apa yang lagi menyeramkannya adalah Tsutomu Miyazaki ni juga turut mengaku telah melapah dan memakan tangan mayat Ayako Nomoto serta meminum darah mangsa seperti mana Dracula. Kalau korang ingat balik, Tsutomu Miyazaki ni dah campak anggota-anggota badan dan kepala Ayako Nomoto ke kawasan perkuburan dan kawasan bukit yang berhampiran. Si Tsutomu Miyazaki ni gila, dia ni punyalah psycho. Dia boleh pergi balik kat kawasan yang dia dah campak, dia dah buang tu. Dia ambil balik anggota badan tersebut dan kepala Ayako Nomoto ni untuk dibawa pulang dan disimpan ke dalam almari biliknya. Kalau korang rasa kes pembunuhan yang dilakukan oleh Tsutomu Miyazaki pada mangsa yang keempat ni tak cukup kejam, aku tak tahu nak cakap apalah. Cobaan Tsutomu Miyazaki untuk menculik mangsanya yang kelima akhirnya gagal, di mana dia cuba menculik 2 orang adik-beradik perempuan, tapi salah seorang daripada diorang ni sempat melarikan diri dan membuatkan hasrat perbuatan keji Miyazaki ini tidak kesampaian. Di mana si bapa kepada 2 orang kanak-kanak perempuan ni tadi telah datang menghampiri ke kereta Tsutomu Miyazaki. Beliau mendapati Tsutomu Miyazaki dalam keadaan yang... So apa lagi, si bapa ni punyalah berang. Bam, dia pun belasah lah Tsutomu Miyazaki ni. Belasah teruk. Tapi Miyazaki ni sempat juga larikan diri. Korang tahu dia larikan diri dalam keadaan macam mana? Dia larikan diri dalam keadaan bogel. Baca.
Kalau korang nak tahu, Miyazaki ni punyalah tak cerdik, punyalah tak bijak. Dia dah lari, dia dah berjaya larikan diri. Dia ni boleh datang balik ke kawasan kejadian, dah sasah lah dekat tempat tu, dekat kawasan tu, penuh dengan pihak berkuasa, penuh dengan pihak polis. Nak dipendekkan cerita, akhirnya Tsutomu Miyazaki berjaya diberkas oleh pihak polis. Sewaktu pihak polis melakukan sebuan ke sebuah pangsapuri milik Tsutomu Miyazaki, mereka mendapati terdapat sebanyak 5,000 bahan pornografi, video rakaman mangsa, gambar-gambar mangsa, cebisan pakaian mangsa dan juga anggota-anggota badan Ayako. Kes perbicaraan Tsutomu Miyazaki mengambil masa selama 7 tahun dan akhirnya pada tahun 2008 Tsutomu Miyazaki, si manusia Dracula ini ataupun gelaran yang diberi adalah The Otaku Murderer, telah menerima hukuman gantung sampai mati. Little girl. Aku boleh katakan dia melakukan perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan keji dia ni akibat daripada tekanan, kemurungan dan kurangnya kasih sayang serta perhatian daripada kedua-dua ibu bapanya dan ahli keluarganya. Fun fact untuk korang, sebenarnya Tsutomu Miyazaki ni bukanlah anak kandung kepada ibu dia. Dikatakan bahawa Tsutomu Miyazaki ini adalah merupakan hasil daripada hubungan haram di antara bapanya dan kakak kandungnya. So guys, begitulah kisah-kisah pembunuhan berantai yang dilakukan oleh seorang lelaki Jepun bernama Tsutomu Miyazaki. Make sure korang jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share. Okay, kita jumpa lagi dalam next video. Jangan lupa untuk subscribe. Love you guys. Assalamualaikum.